Ada satu lagi Balin mesti kenalnya. Wah, kau biar taiko ah. Fadli Borhanas. Waalaikumsalam, brother. Ayo, bila mau masuk studio? Jomlah. Masuklah sekejap. Balin dia ada satu soalan dia nak tanya. Dia ada satu soalan dia tanya Balin. Apa pendapat Balin mengenai cara yang digunakan di Speakers Corner London? Adakah cara ini sesuai di Malaysia? Balin silakan. Bagi saya, ini satu-satu tempat yang dibenarkan untuk berdebat. Okey, bukan berdebat saja. Berhantam. Ni bahasa baru kot. Tempat yang orang pergi sana, ramai yang pergi nak pijak, nak tendang, nak hantam agama-agama lain. So, saya rasa pendekatan sedemikian memang tak sesuai untuk Malaysia. You see, Malaysia ni, kita dah merdeka lebih daripada 60 tahun. Kita secara umumnya hidup aman, damai. Dan kita kena cari pendekatan yang lebih sesuai. Sebab itulah di Malaysia, lebih sesuai buat interfaith, bukan intrafaith. So, Speaker Corner sana, perbincangan mereka adalah bincang intrafaith. Mempersoalkan kepercayaan orang lain. Okey? Mempersoalkan. Dan mereka bukan mempersoalkan saja. Mereka tuduh, mereka hantam. Di Malaysia, tak sesuai perbincangan sedemikian. Sebab dia tidak bawa kita ke mana-mana. Dia buat kita lebih benci daripada satu sama lain. Dia buat hubungan masyarakat akan jadi lebih keruh lagi, teruk lagi. Pendekatan yang paling sesuai di Malaysia adalah hanya secara interfaith. Kita adakan satu tajuk. Okey, contohnya, budaya harmoni. Maka kita boleh jemput semua agama, duduk, lepas tu bentang. Untuk terangkan, agama mereka ni juga mempromosikan keharmonian, keselamatan. Okey? Maka, dan setiap agama diberi platform untuk terangkan. Lepas tu kita ada Q&A. Dan pada situlah kita biarlah penonton yang dengar, yang hadir atau yang dengar melalui live, mereka sendiri boleh cuba mula memahami setiap agama, dan di situlah daripada Q&A kita dapat menjawab banyak persoalan yang salah faham, banyak soalan yang mereka tanya kita dapat jawab, supaya kita dapat selesaikan salah faham. Itulah salah satu cara dakwah yang kita dibenarkan di Malaysia. Maka Speaker Corner ni saya kurang setuju. Sebab saya kali pertama pergi masa tu, Brother Fadli bawa saya terkejut beruk. Pasal mereka beritahu saya, Lim, you jangan, tunggu dulu. Ini dia katakan, lelaki, mereka dah kenal lah. Ada 4-5 orang ni memang pergi sana ni, memang orang kata taiku lah. Macam dia tai kucing lah. Pergi sana, cari gaduh je. Dia tuduh tapi dia tak mau dengar you jawab. Kalau dia tuduh, dia nak dengar lain cerita. Ada yang tuduh saja, lepas tu maki hamun dan sebagainya. So, apa yang kita buat adalah pergi ke sana. Tujuannya kita orang Islam pergi ke Speaker Corner, bukan kita nak pergi sebenarnya. Bila saya interview sahabat-sahabat yang selalu pergi ke Speaker Corner, disebabkan orang tuduh, mereka buat rakaman. Kalau mereka tidak pergi menjawab, maka video rakaman tu mereka sebarkan, maka orang-orang Islam di merata dunia akan mula tak ada orang Islam jawab pun, tak ada orang Islam di situ pun. Maka tak ada jawapan pun. Maka dia boleh mengelirukan. Dia boleh buat orang Islam keliru. Sebab itulah sahabat-sahabat pergi sana untuk menjawab. Tapi sahabat-sahabat sana saya nak ucapkan tahniah lah. Mereka buat sangat profesional seberapa yang boleh lah. Kadang-kadang bila mereka naikkan suara, bukan mereka marah atau bukan emosi. Disebabkan terlalu bising. Sebabkan kadang-kadang you tengah cakap, orang tu pun nak cakap lagi. Sebab itulah dia kena suara tinggi sikit. Kedua, untuk rakaman. Supaya audio tu, bunyi tu dirakam, video tu. So suara kena tinggi sedikit. Tapi bagi saya, semasa saya punya pengalaman kali pertama pergi ke Speaker Corner masa tu, saya cari seorang, dia macam missionary Christians lah. Dia macam pastor lah, dia memang hebat lah. And fikrah dia cantik gila. Dia cakap macam seorang Islam. Hanya dia tak kenal Islam saja. Maka dia punya hujah akan berdasarkan apa dalam Bible. Tetapi bila saya bincang dengan dia, saya interview dia. You rasa Tuhan ni kekal tak selama-lamanya? Dia kata yes. You rasa Tuhan tak ada permulaan, tak ada akhir? Kamu setuju? Dia kata yes.
Tuhan tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, dia kata yes. Tuhan tidak bergantung kepada apa-apa, dia kata yes. Tuhan tidak rehat dan tidur, dia yes. Oh, saya bagi hujah kat dia. Saya tanya dia soalan. Sebenarnya, dia jawab semua. Dan jawab apa? Dia setuju Tuhan ini, ciri-ciri Tuhan memang begini. Kekal selama-lamanya. Tiada permulaan, tiada akhir. Tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tidak bergantung kepada apa-apa. Tidak rehat dan tidur. Apa yang kita dapat di sini? Lihat di sini. Fikrah, dia boleh kenal Tuhan. Tetapi sebab Islam, tauhid, akidah Islam tidak sampai kat dia, maka dalam kepercayaan dia, ada interpretasi bahawa, okey, mereka boleh interpret bahawa Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan. Dia ada ciri-ciri sedemikian. Dia akan bagi first Colossians chapter number 6, chapter number 1 verse number 16 and 17. Dia sebut tentang Isa alaihissalam, Jesus Christ, ada ciri-ciri sedemikian. So, sebab itulah di situ tak boleh bincang secara detail, tak boleh ada masa untuk buka kitab. Sebab itu sebagai satu tempat untuk kita mengulas, kita menjawab, dan kita harap kalau orang-orang yang dengar, orang Islam yang dengar, ada kita letak kontak kat situ. Kalau ada persoalan, kalau kekeliruan, hubungi kami dan kami akan jawab soalan itu. Itulah pandangan saya tentang Speaker Corner. Wallahu alam. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya teruskan soalan yang seterusnya, saya ingin ambil peluang ini untuk memberitahu rakan-rakan yang sedang menonton live, sila share FB Live ini dan komen di ruangan komen. Kalau ada soalan nak tanya boleh komen di sana. Dan juga kalau ada sesiapa yang ingin menyumbang, bolehlah jom sumbang untuk dakwah di akaun yang tertera di bawah. Anda sumbang, kami sampaikan. InsyaAllah. Okey, Brother Lim, soalan yang seterusnya. Ada orang kurang setuju berdakwah cara perbincangan agama. Apa komen Brother Lim? Okey, Alhamdulillah, brother. Mungkin soalan dia adalah perbandingan agama, perbincangan cara perbandingan agama. Okey, orang kurang setuju. Okey, mungkin dia ada sebab-sebab dia. Kenapa dia tak setuju? Mungkin dia dapat lihat contoh-contoh yang buat dia kurang selesa. Okey, contoh-contoh yang kadang-kadang orang gunakan perbandingan agama, macam saya sebut tadilah, kita baca kitab dia, baca ayat-ayat dalam kitab dia, dan kita buat tafsiran kitab dia, dan kita paksa dia terima. Kita kata, tengok kitab kamu cakap begitu, kenapa kamu buat begini? Maka kalau kita gunakan cara begini, memanglah kadang-kadang dia akan kurang sesuai. Sebab itulah Allah suruh kita bila nak bincang, Allah suruh kita bincang cari persamaan. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 64. Qul ya ahlul kitab ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah ingati kita, suruh kita bincang tentang apa? Persamaan. Katakanlah kepada ahli-ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita cari kalimah yang persamaan. Tetapi kalau kita cari kalimah yang perbezaan, itulah mungkin akan jadi sebab budaya di Malaysia ni kita tak biasa bincang keperbezaan. Tapi ada setengah-setengah tempat, contoh Amerika, contoh Afrika, contoh di Barat, ada setengah-setengah tempat mereka okey untuk bincang perbezaan. Tetapi budaya di Malaysia memang tak sesuai. So, mungkin orang itu rasa begini. Bagi saya, sebaik-baiknya kita bincang tentang persamaan. Persamaan. Saya bagi contoh. Kenapa Allah suruh kita cari persamaan? Kenapa Allah tak suruh kita bincang aja perbezaan? Buktikan mereka salah. Kenapa tak buat begitu? Sebab kalau kita buat begitu, dia sekali saja bincang. Maka terus kita akan berhenti berhubung kadang-kadang. Berhenti bercakap dah. Berhenti nak berjumpa. Betul? Sebab orang tu tak selesa. Sebab you dapat buktikan, you punya hujah lebih kuat. You dapat buktikan kepercayaan dia batil. Kepercayaan dia tak betul dan sebagainya. You rasa-rasa orang suka dengar ke? Maka cari persamaan. Cari persamaan. So, saya bagi contohlah. Persamaan ni sebenarnya ramai orang tak faham. Persamaan semua ini bagi kelebihan kepada kita orang Islam. Kepada agama Islam sebenarnya. Contoh. Kalau kita bincang dengan agama A, B, C. Contoh, mana-mana agama lah. Secara umumnya, majoriti agama ada tauhid dalam kitabnya. So, bila kita baca kitab dia ada tauhid. Contohlah saya gunakan contoh. Kristian pakai contoh saja. Okay, so mereka kalau kita tengok dalam Deuteronomy chapter number 6 verse number 4, Nabi Musa alaihissalam dia mengajar, dia kata Syamal Israelu Adona ilahainun Adona ahud. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Siapa yang mengajar tu?
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ajar tunggal. Dia ada ajar tak konsep 3 dalam 1? Tak ada. Dia ajar tunggal. Nabi Isa alaihissalam dalam Gospel of Mark chapter number 12 verse 29, dia ulang balik apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam lebih kurang 1300 tahun sebelum itu. So dia ulang balik kata-kata Nabi Musa alaihissalam, Syamal Israelu aduna ilahainu aduna ihad. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Siapa yang mengajar? Isa alaihissalam.